Okey, ini gambar rajah terakhir yang dibagi untuk soalan yang pertama ni lah. Okey. Untuk gambar rajah ni kita dah jumpa tepi peringkat yang ketiga, iaitu yang cikgu panggil gelung tadi kan. Tapi tak apa, kita buat satu persatu. Okey, mula-mula dia minta kita V lah. Okey, jadi kita senaraikan kesemua bucu yang kita ada bucu P, kita ada bucu Q, kita ada bucu R dan juga bucu S. Jangan lupa set notation. Jadi, bilangan bucu yang kita ada adalah 4. Okey. Seterusnya, dia tanya pula kita tepi. Okey. Untuk tepi ni cikgu ulang balik. Okey, kita ada 3 peringkat tepi. Yang pertama adalah garisan yang menghubungkan dua bucu. Okey, itu biasalah untuk soalan yang pertama tadi. Yang kedua tadi kita dah buat yang tu. Okey. Peringkat yang kedua adalah dua garisan digunakan untuk menghubungkan dua bucu yang sama. Dekat ni pun ada, dekat gambar rajah yang kita buat sebelum ni pun ada. Kita dah jumpa dah. Okey. Kalau dekat sini dua garisan digunakan untuk menghubungkan dua bucu yang sama tu adalah yang garisan untuk bucu PS tu. Okey. Dan peringkat yang ketiga adalah garisan yang cuma menghubungkan satu bucu sahaja. Contohnya bucu R. Okey. Kamu tengok. Garisan melengkung tu dia hanya putar, tak kisahlah clockwise ke ataupun anti-clockwise ke, dia balik-balik kepada bucu R tu balik. Begitu juga dengan bucu P. Okey. Yang ni kita panggil sebagai gelung. Okey, sebab apa? Garisan tu dia hanya satu bucu je lah. Okey, dia patah balik kepada bucu yang sama. Okey. Okey. Untuk gambar rajah ni dia menggunakan konsonan. Jadi kita tertib konsonan lah. Okey. Jadi mula-mula kita ada tepi PP. Okey. Okey, sebab garisan tu dia patah balik ke P. Okey. Lepas tu kita ada tepi PS. PQ. Tertib kan? Tertib. Okey. PQ. Okey. Lepas PQ, PS. Okey, PS ni 2 kali, betul? Jadi kita pun tulis 2 kali. Okey. Jadi untuk P dah settle, kita beralih pula kepada Q. Bucu Q. Okey. Kita ada tepi QR. Okey. Lepas tu untuk bucu R pula kita ada RR. Okey, sebab dia pergi dan patah balik ke R. Dan kita ada tepi RS. Okey, itu sahaja. Jangan lupa set notation. Okey. Jadi, bilangan tepi yang kita ada untuk gambar rajah ini adalah 7. Perkara yang sangat penting untuk cikgu highlightkan masa kita senaraikan tepi ni, kamu tengok bila ada satu bucu yang cikgu sebut berulang. Contoh bucu P, PP. Begitu juga dengan bucu R, RR. Maksudnya ada gelung dekat bucu tersebut. Okey. Kedua, bila ada dua bucu yang cikgu sebut berulang. Okey. Dekat sini bucu P dengan bucu S. Kamu tengok cikgu sebut 2 kali. PS dan sekali lagi PS. Maksudnya bucu tersebut ada berbilang tepi. Tolong ingat benda ni, highlightkan benda ni. Okey, seterusnya dia tanya kita DV. Okey. Maksudnya darjah bagi sesuatu bucu. Okey, jadi kita mulakan dengan bucu P. Okey, ingat balik, darjah merujuk kepada bilangan garisan yang ada pada sesuatu bucu. Okey. Cuma cikgu nak highlightkan, cikgu dah sebut masa mula-mula tadi, satu gelung akan membawa nilai 2 darjah. Okey. Jadi untuk P ni kita ada satu garisan lurus. Okey. Kita ada 2 garisan melengkung yang berbilang tepi tadi. Okey. Dan kita ada satu gelung. Okey. Jadi total dia akan jadi 5 darjah. Kenapa jadi 5? Sebab dia ada gelung kan? Gelung akan bawa 2 darjah. Okey.
2 tambah 1 dengan garisan yang lurus tadi dah jadi 3. Okey, 3 tambah pula dengan 2 garisan yang berbilang tadi. Okey, dah jadi 5. Okey. Seterusnya darjah bagi bucu Q. Okey. Bucu Q ni garis lurus je. Okey, tak ada masalah, biasa je. Jadi kita ada 2 darjah. Okey. Untuk bucu R, okey, bucu R ni kita ada garis lurus dan juga gelung. Okey, ingat gelung membawa 2 darjah. Jadi kita ada 2 garis lurus, 2 darjah. Tambahkan dengan 1 gelung 2 darjah kan? Jadi total akan jadi 4 darjah. Okey. Bucu yang terakhir kita ada bucu S. Okey. Bucu S ni kita ada garis lurus dan kita ada berbilang tepi. Okey, ni tak ada masalah lah. Okey. Jadi 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Okey. Jadi sum of DV, jumlah kita punya darjah bagi bucu adalah total up kan semua ni 5 tambah 2 7, 7 tambah 4 11, 11 tambah 3 14. Jadi jumlah darjah kita ada 14 keseluruhannya. Okey, soalan seterusnya, lukiskan satu graf mudah berdasarkan maklumat yang diberikan. Okey, graf mudah ni maksud dia gambar rajah yang akan kita lukis tu nanti dia tak ada gelung dan dia tak berbilang tepi. Dia simple sangat, macam soalan pertama tadi yang kita buat yang gambar rajah pertama tadi yang ada bucu A, B, C dan D. Itu contoh graf mudah. Jadi untuk kehendak soalan yang pertama, dia dah bekalkan kita dengan V dan juga E. Okay, yang mana V merujuk kepada bucu-bucu dan E merujuk kepada tepi-tepi yang kita akan adalah. Okay, memandangkan kita ada 4 bucu, jadi cikgu akan buat 4 dot. Okay, 1 2 3 4. Okay, dan dia kata tepi yang pertama adalah PQ. Okay, katakanlah cikgu buat sini P. Okay, sini Q, sini R, sini S. Okay, PQ just connect je dua-dua ni. Okay, lepas tu kita ada PS, sambung je. Okay, QR, tarik. Okay, QS, sambungkan. Dan yang terakhir RS, sambungkan. Dah siap. Inilah kita punya graf mudah untuk kehendak yang pertama ni. Okey, kalau tengokkan dia macam segi 4. Okey, kamu jangan risau. Kalau kamu nak buat dia segi 4 macam trapezium tu pun tak ada masalah. Kalau kamu nak buat dia segi 4 macam segi 4 sama ke, segi 4 tepat pun tak kisah. Yang penting bila kamu hubungkan diorang, ianya mesti bertepatan dengan maklumat yang diberikan. Okey, cikgu akan bagi contoh gambar rajah lain yang kita boleh lukis berdasarkan maklumat yang dibagi ni. Okey, tengok. Okey, kita ada 4 bucu kan. Okey, 1 2 3 4. Tadi cikgu label sini P, sini Q, sini cikgu buat R tadi, betul? Okey, tapi sekarang cikgu ubah. R cikgu buat kat sini. Okey, S cikgu buat kat sini. Okey, kita tengok maklumat dia bagi. Dia kata tepi dia adalah PQ. Okey, sambungkan PQ. Lepas tu PS, sambungkan PS. Okey, jangan buat melengkung ni patut garis lurus ni. Okey, tapi sebab tangan cikgu. Okey, lepas tu kita ada QR. Okey, connectkan Q dengan R. Okey, lepas tu QS. Okey, sambungkan. Okey, dan yang terakhir RS. Okey, sambungkan RS ni. Okey, itu je. Dia kata untuk tepi yang ada. Okey, jangan pula kamu pergi sambungkan PR ni sebab kamu kata gambar rajah ni tak cantik. Jangan. Kamu biarkan gambar rajah macam ni pun cukup dah. Sebab apa? Kita hanya mengikut maklumat yang diberikan. Okey. Okey, untuk soalan seterusnya, ini adalah maklumat V dan E yang dibekalkan kepada kita. Okey, jadi kita akan ada 5 bucu lah. Okey, sebab V dia kata 1, 2, 3, 4 dan 5. Maka 5 bucu. Okey. Jadi kita plotkan je lah bucu-bucu ni. Okey. Okey, yang ni bucu 1, bucu 2, bucu 3. Yang ni cikgu buat bucu 4 lah. Okey, sini bucu 5. Okey. Maklumat E dia kata tepi yang kita adalah
tepi yang kita ada adalah tepi 1 2. Okey, sambung je 1 dan 2 ni. Lepas tu 1 3. Okey, sama juga, sambungkan. Lepas tu 2 3. Okey. Seterusnya 2 5. Okey. 3 4. Lepas tu 4 5. Okey, dah siap. Itu je. Inilah kita punya gambar, lakaran gambar rajah. Settle sekejap je. Senang kan? InsyaAllah. Gambar rajah lain juga diterima. Yang penting bertepatan dengan maklumat yang diberikan. Okey. Katakanlah, okey, mula-mula cikgu plotkan 3 dot, 5 dot mewakili 5 bucu. Tadi cikgu buat sini 1, sini 2, sini 3, lepas tu cikgu buat sini 4 kan. Okey, sekarang cikgu ubah 4 tu kat sini. Okey, 5 kat sini. Okey, berdasarkan maklumat tepi yang dibagi, kita ada tepi 1 2. Okey, lepas tu kita ada 1 3, kemudian 2 3. Okey, lepas tu 2 5. Okey, 3 4, dan yang terakhir 4 5. Okey, gambar rajah ini juga boleh diterima, tak ada masalah, sebab ini bertepatan dengan maklumat yang diberikan. Kamu nak kata dia gambar rajah macam ikan ke apa ke, tak kisah, yang penting kita betul. Okey, jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.